Hilang dah Habib. Habib? Oh Habib. Ilham. Silakan Ilham. Baca doa Ilham Fitri. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, dengan kasih Ilham, kita startkan kelas kita hari ini. Saya ucapkan selamat kembali lah. Selamat kembali kepada pelajar-pelajar landscape tahun 1 dan saya ucapkan tahniahlah kepada 3 orang pelajar. Selamat datanglah ke unit landscape kita. Kita ada pelajar baru, Syaifah Nadira, kita ada Afikah dengan naik motor sekarang ni. Lepas tu kita ada Najmi. Semua adalah pelajar-pelajar baru dan cikgu ucapkan selamat datang dan selamat datang ke unit, kalau cikgu cakap unit terhebat lah, unit terhebat di KVDLM ni. Macam-macam ada, tanam pokok ada, bela haiwan pun boleh, kerja kayu, kerja bata, semua ada. Itu dalam landscape lah. Dan cikgu ucapkan selamat datang lah. Okey, kita teruskan kepada agenda kita pada hari ini. Kalau kita nak dah tengah hari ni, kita nak habis awal lah. Okey, kita pergi pada PB PB, cikgu sentuh pada PB. PB ramai yang tak hantar lagi sebenarnya. Ni ada nama-nama, nampak tak? Nama-nama yang dah hantar ni. Nampak tak? Apa cikgu tunjuk dalam nama Syafiq? Nampak tak Syafiq? Nampak. Okey, ini nama-nama yang dah hantar PB. PB pertama cikgu ada Afif, Amayan Farhan, Ainan, Dani, ada Hafiz Syukri, ada Ilham, ada Hidayah Sofia, ada Fahda, Fatimah Masara, ada Anis, Nurihan Fitri, Ira, Amalina, Bahaya, Haris, Saif, Syukri Kajang dengan Aman Syafiq. Okey, yang lain-lain tu pastikan korang kena siapkan PB. Seperti yang cikgu cakap, kita bila masuk college vocational ni, PB semua PB tu semua kita kena hantar. Sangat rugi kalau kau tak hantar PB ni sebab PB ni membawa markah yang sangat tinggi lah. Kalau 70% adalah PB kamu sebenarnya. Bila final 30% saja. Jadi sangat penting untuk kamu menghantar dan menyiapkan PB. Beza dengan sekolah biasa. Contohnya Nadia Irwani kan, Nadia Irwani dah keluar sekolah kan, dia pergi sekolah biasa, dia nak ambil SPM. Dia ada masa yang lapang sekarang ni, dia ada masa lapang. Dia boleh relax. Esok dah SPM esok, barulah belajar. Itu cara Nadia Irwani bila dia dah ambil SPM. Tapi kamu ni dia gelar pelajar college vocational, pelajar SBM. Bila pelajar SBM, mana kamu ni kena kejar setiap semester tu. Setiap semester tu paling wajib kamu mesti siapkan PB. Faham Syukri KK? Syukri jempol? Ya, Cikgu. Ya. Siapkan PB ya. Cikgu tengok macam menyediakan bekas penanaman pun hanya 2 orang saja yang hantar. Jadi kamu kena hantar sebab itu adalah markah kamu. Cikgu pernah beritahu kan, beruntungnya kamu masuk college vocational, bila kamu siapkan PB, kamu dah ada markah lulus lah untuk final kamu. Bila masuk final, hanya perlukan berapa ratus je. Beza kamu sekarang ni bila masuk final, A atau B saja kamu nak. Tapi bila masuk PB sekarang ni, panjang masa semester ni, kamu kena siapkan PB. Boleh? Boleh Mas Syafiq? Boleh KK? KK boleh KK? Boleh. Okey, boleh KK. Nanti cikgu akan masuk balik PB yang lama untuk kamu siapkan untuk hari ni lah. Boleh KK? Siapkan dan hantar. Boleh. Okey, itu pertama. Contoh kedua, cikgu nak beritahu tentang PB ni, bila kamu nak hantar, ada yang terus type dalam soft copy tu dan terus hantar, tapi ada yang tulis. Kalau boleh cikgu nak kamu, bila kamu yang menulis di kertas kajang tu, snap dengan elok lah. Ni contoh senior kamu dia dulu online lah.
dia tak ada laptop, dia tak boleh salin terus pada soft copy tu. Mana tulis kat kertas, bila tulis kertas dia tulis dengan elok, lepas tu dia snap, baru dia hantar ke cikgu. Ini contoh yang bagus lah. Patutnya kamu buat macam ni lah. Tapi yang dah hantar tu tak apa, tak ada masalah. Tapi selepas ni kalau ada PB lagi daripada cikgu dan kamu perlu menulis di kertas kajang, ni cara contoh untuk kamu menghantar lah. Dia ada kod khusus tu, lepas tu dia ada nama dengan IC dia yang kamu boleh tulis, lepas tu bahagian, lepas tu tulis jawapan kamu. Kamu juga bila kamu ada satu jawapan je pun juga kamu kena snap satu kertas kajang ni. Satu kertas kajang ni kamu kena snap. Barulah kamu hantar dan dia nampak lebih kemas lah berbanding kamu hantar snap ikut situ je. Boleh Boleh. Untuk hari ni tak ada lah kot PB, cikgu harap sebab minggu ni cikgu nampak cikgu kesan pada Syarifah Nadirah Nafikah dengan Dadi Minggi dia akan banyak kerja minggu ni. Jadi untuk hari ni cikgu tak ada tugasan lah. Tapi siapa yang tak siap PB cikgu tu, PB pertama cikgu tu, kertas tugasan tu perlu hantar lah. Pertamanya cikgu ingat tu lah. KK lah, KK boleh cikgu ingat kali. Boleh KK? Ini yang dah hantar. Boleh. Cikgu masih mencari yang lain tu lah. Kan ada cara lagi mudah lagi. Ini cara, ada dua cara lah cikgu paling rasa paling senang untuk kamu lah. Untuk kamu tulis type pada soft copy pada kertas tugasan tu. Pertama, kamu hantar. Yang kedua, kamu tulis kertas kajang, kamu hantar. Itulah cara paling mudah. Cikgu tak nampak lagi cara yang lain lah. Ini cara paling mudah lah. Siapa ada laptop, siapa tak ada laptop. Boleh So, ini sangat penting supaya dia adalah markah karimat kamu. Rugi kalau kamu masuk kuliah profesional, kamu tak buat PB. Faham? Bila kamu dah siap PB, semua PB kamu tu, apa semua tugasan kamu boleh siap, kamu dah lulus dah. Dah lulus semester 1 dah. Hanya nak tinggal kamu nak A atau B untuk final exam kamu. Jadi kamu kenalah fokus. Saya harap kamu fokus. PB ni sangat penting. Ada soalan tentang PB? Denny ada soalan tentang PB? Tak ada, Ego. Tak ada Yang penting siapkan kerja lah. Dia dengar itulah daripada cikgu Eddie dia kata 2 orang je hantar bekas pendalaman. Bekas pendalaman tu senang je. Paling senang nak buat. Kamu pergi beli Food Panda punya makanan tu, lepas tu dia hantar bekas plastik dosina tu, kamu cacat, kamu letak tanah, dah siap bekas pendalaman kamu. Bekas pendalaman tu, kamu tebuk lubang bawah tu dah jadi bekas pendalaman, habis siap. Nak lawa sikit, color sikit. Itu cara contoh lah. Boleh? Dan kalau kamu ada cara lagi nak mudah nak hantar, kamu kena beritahu lah. Okey, kita pergi kepada modul cikgu Kalau kamu tengok cikgu sebelum ni, cikgu pernah ajar di K10 menghasilkan pola pengenalan landscape. Kamu dah mempelajari pelbagai jenis asas tentang landscape, ada elemen landscape, ada jenis landscape, ada taman-taman tentang landscape. Lepas tu ada pengenasan tentang nama saintifik, penulisan dia melalui komputer, penulisan dia melalui tangan. Itu semua kamu kena belajar. Okey, PB di bawah folio landscape ni, dia ada folio, ada kerja folio. Sebut tentang folio ni ada 2 orang saja yang hantar cikgu. Untuk cikgu semak untuk kali pertama. Yang hantar cikgu Ainul Kasara dengan Fatimah Maisara je yang hantar cikgu. Yang lain semua cikgu tu tunggu juga. Siapa dah siap boleh bagi cikgu semak dulu lah, sebab rugilah. Kalau boleh cikgu nak bagi kamu yang terbaik lah markah. Seperti juga kalau boleh PB kamu ni, kamu cuba dapat markah terbaik. Supaya bila final kamu relax kan tu. Masuk final relax je. Lepas tu kamu kena siapkan follow dengan terbaik lah. Lepas tu kertas tugasan. Kertas tugasan ni ada yang dah hantar, ada yang tak hantar lagi. Kertas penilaian penguatan yang akan datang lah. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Cikgu. Yup, Jenny. Folio tu paling lewat boleh hantar bilik tu? Dia akan hantar bila kamu hari pertama sekolah. Hari pertama kamu berada di KB. Mana hari Senin lah. Kelas cikgu kalau hari Senin lah. Okay. Kalau masuk KB kamu hari Rabu, mana kamu hantar hari Khamis lah. Rabu tak ada kelas Rabu. Hari Khamis lah kamu hantar. Boleh? Folio tu? Boleh. Jangan cuti masa yang panjangnya, cikgu harap folio tu jadi satu rujukan yang baik untuk kamu lah. Sampai kamu SEM 4 pun kamu boleh gunakan folio kamu sebagai rujukan kamu lah. Benda-benda yang kamu buat tu, elemen landscape, jenis landscape, semua pokok-pokok tu semua kamu akan hadap sampai semester 4. Semester 4 pun kamu akan jumpa contoh-contoh soalan berkaitan dia. Dia akan tanya, apakah contoh pokok naungan? Apakah contoh pokok renek? Apakah contoh pokok penutup bumi? Dia akan tanya balik. Apakah elemen-elemen landscape? Dia akan tanya balik sampai SEM 4 dia. Sampai diploma pun kamu akan jumpa. Sebab tu cikgu harap folio kamu hasilkan ni adalah folio yang terbaik lah.
Lepas tu cikgu kata kamu boleh bagi rujuk kat cikgu. Kalau kamu rasa macam tak betul, bagi tunjuk cikgu. Betul tak cikgu? Cikgu saya buat ni cikgu. Betul kat pokok ni, pokok renek. Betul ke pokok ni, pokok naungan. Betul ke pokok ni, pokok untuk ni. Bila dia tahu cikgu. Takkan ni anu Kasara dengan Fatimah Masara je bagi cikgu. Yang lain masih mendiam diri lah. Cikgu mesti tahu tak? Tahu, faham ke tak faham? Clear ke tak clear tugasan folio tu. Itulah. Cikgu harap ada lagi tindakan daripada individu-individu yang lain lah. Selain daripada Anu Kasara dengan Fatimah Masara tu lah. Okey, boleh? Boleh. Boleh Ilham. Ilham nanti nak tunjuk kamu punya. Kalau kamu punya okey, cikgu cakap boleh teruskan, boleh print. Boleh hantar. Apa boleh yang boleh diperbaki untuk bagikan kamu markah yang lebih tinggi lah. Sebab bila folio tu kamu lengkap, memang 90 markah tu ada dalam tangan kamu lah. Kalau kamu lengkap lah. 90 ada tangan kamu. Yang lain berdasarkan kreativiti. Itu yang penting tu. Kalau boleh cikgu nak kamu dapat dalam semua budak landscape 28 orang ni dapat 90 markah untuk tu. Beza je kalau kamu kreatif, tak kreatif je. Bila kreatif sikit dia akan naik lah sampai 95, 98. Ada yang pernah dapat 100 saya sebelum ni Sebab dia lengkap, memang kemas, kerja kemas, lengkap, ada kreativiti, ada tambahan-tambahan. Jadi cikgu pun bagi 100. Cikgu pun tak semak dah, tengok-tengok pun dah tahu betul lah. Dan dia boleh rujuk benda tu, dia boleh bawa sampai diploma. Itu yang untungnya bila kamu kalau kamu buat yang betul-betul lah PB kamu ni. Okey, boleh? Okey, kita imbas balik 2 minggu yang sebelum ni pembelajaran kita. Okey, kita pergi kepada elemen landscape. Kalau kamu ingat elemen landscape yang pertama elemen apa? Bumi. Rupa bumi. Cikgu nak budak perempuan pula. Wakil perempuan. Apa? Wakil perempuan. Air. Air, okey. Air kita ada air apa? Air pancut. Air pancut tu panggil apa? Dynamic dan statik. Okey, air pancut tu panggil apa? Air apa? Air statik. Air apa? Air pancut tu panggil air apa? Apa? Statik. Air pancut. Tadi ada pelajar yang sebut air pancut. Air pancut tu dipanggil air apa? Tadi ada yang dah sebut dah. Air pancut dia bergerak. Bila bergerak Dynamic. air dinamik. Okey, tu air bergerak. Tu contoh air pancut. Satu lagi, air Statik. statik. Okey, air statik contohnya apa? Kolam. Kolam, lombong. Air yang tidak bergerak. Okey, T ni apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Okey, ini kamu akan hadap benda ni sampai kamu diploma. Jadi kamu kena hafal dah, kamu dah kena kenal lah. S apa? Struktur binaan. Struktur binaan. Oh, tengok tu kartun lah. Siapa tu? Okey. Kita habis elemen landscape, kita imbas balik jenis landscape. Jenis landscape dah apa? Cikgu nak perempuan tak? Wakil perempuan. Lembut. Landscape. Lembut. Kejo. Hijau. Okey. Ni apa nama Fatimah Masara? Ya saya. Okey. Okey, kita pergi landscape lembut. Contoh-contoh landscape lembut apa? Kumpulan landscape lembut apa? Tuhan. Pokok naungan. Pokok naungan ataupun dipanggil pokok apa? Apa nama lainnya Pak? Pokok teduhan. Teduhan. Lagi? Lagi panggil apa lagi? Pokok utama. Pokok utama. Ataupun dipanggil lagi apa ni? Lagi panggil apa? Ataupun pokok saka. Saka. Okey. Lagi? Contoh kumpulan landscape lembut yang utama. Apa lagi? Rene. Okey, yang ketiga. Nombor bila Palma. lagi? Alma. Itu je lah. Tapi yang utama sekali, kalau kamu tahu pokok naungan, renek, penutup bumi.
Bumi ataupun apa? Memanjat Memanjat dan menjala. menjala. Baguslah. Oh, betul. Okey. Ingat kamu tahu ni je, tongkat Ali je. Rupanya kamu tahu pokok ni. Bagus. Fokus Ilham. Tak sia-sia saya mengajar kamu ni. Okey. Kita pergi kepada landscape kerja. Contoh-contoh landscape kerja. Gazebo. Gazebo. Bagus Tangga. lah Ilham ni. Perempuan pula, perempuan. Gazebo ataupun apa? Tangga. Gazebo ataupun panggil apa? Bahasa Melayu dia. Wakaf. Wakaf, ya. Wakaf. Atau boleh satu pondok kan? Pondok dia dah lain dah. Pondok dia dah Oh, macam lain rumah. Okey, go. Okey. Pergola itu. Pergola. Pergola, ya, pergola. Okey. Trellis. Trellis. Ni yang cikgu bagi dulu tu dia. Tak ada benda lain dah. Apa paling popular ni? Kan kita ada bangku, meja, kan senang. Bolat. Agar. Bolat. Bolat pun ada. Lagi apa lagi? Arca. Acah, betul. Okey, itu semua adalah jenis-jenis kumpulan contoh landscape kerja. Jadi kamu dah tahu dah. Kamu dah tahu elemen landscape, jenis landscape. Landscape lembut, kamu dah tahu kumpulan-kumpulan landscape lembut. Kamu kena tahu pokok renek, pokok naungan, contoh pokok naungan tu apa? Kamu sekarang kan kamu dah tahu dah pokok naungan tu ada contoh bawah dia, pokok naungan. Lepas tu pokok renek, kamu dah tahu dah contoh-contoh pokok renek. Lepas tu pokok bentuk bumi, pokok manjat menjala, kamu dah tahu contoh-contoh dia. Sebab kamu dapat folio betul. Jadi kamu kena tahu contoh-contoh dia. Sebab dia akan keluar exam. Jadi benda ni wajib. Tak semesta dia akan keluar benda ni ulang-ulang sampai semester, final exam mesti akan keluar benda ni. Lepas tu kita ada landscape kerja, contoh-contoh kerja, gazebo, pergola, trellis, bangku meja, bolat, arca, tong sampah. Semua tu akan diulang-ulang, setiap semester. Jadi benda-benda ni adalah benda yang wajib kamu tahu sebagai pelajar landscape. Okey. Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi seterusnya kepada pembelajaran kita ini. Kita dah masuk ke pra pengenalan. Itu sebelum ni kita dah mengenali dengan landscape, kita dah mengenali landscape secara asas, kita ada macam-macam pengenalan asas tu yang kita sebut dia elemen landscape, dunia landscape, taman-taman dunia penelitian saintifik. Sekarang kita nak lagi dua lagi tajuk untuk sebelum kita masuk ke site. Yang minggu ni cikgu akan terangkan tentang prinsip-prinsip reka bentuk landscape. Maksudnya contohnya kalau kamu jadi Islam, kamu tahu rukun Islam, betul? Apa rukun Islam lah dia ni? Ini seorang Islam dipanggil, dia kena mematuhi rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Dia ni? 5. Pertama? Mengucap zikir syahadah. Kedua? Berpuasa di bulan Ramadan. 3? Menjaga solat. 4? Zakat. Last? Haji bagi yang mampu. Haji yang mampu. Itu kalau kita seorang Islam, kita kena ada benda tu, betul? Rukun Islam tu. Tapi kalau dalam prinsip reka bentuk landscape, kita kena ada pegang satu prinsip-prinsip dia. Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip untuk mereka bentuk landscape. Kita tak boleh main tala, kita tak boleh main suka hati je buat landscape tu. Kita tak boleh main tanam suka hati. Kita kena ada pegang pada satu prinsip-prinsip tertentu. Kita ada 8 prinsip yang kita akan pegang. Jadi cikgu akan terangkanlah prinsip-prinsip tu. Sebelum tu cikgu imbas balik. Cikgu imbas balik sebab kita ada 3 pelajar baru. Okay, kita akan masuk tajuk seni gubahan dengan tumbuhan. Satu kebentuk tu lah. Kita ulang balik definisi landscape. Senang je definisi landscape, cikgu pernah beritahu apa benda yang sekeliling kamu tu, bila kamu keluar dari rumah tu, bila kamu berdiri di luar rumah tu, rumah kamu tu dengan sekeliling-keliling kamu tu semua sekali adalah landscape. Tu senang je cikgu tahu. Bila kamu ke rumah kamu sekali tu, semua tu adalah landscape. Perlandscapean ni apa? Itulah kamu ni. 28 orang pelajar ni. 28 pelajar ni dia akan ada usaha-usaha dia untuk membina satu reka bentuk landscape di set-set dah yang ditentukan. Tu kamulah. Tu kerja kamu, tu masuk perlandscapean, iaitu kerja-kerja manusia. Ataupun kalau kamu ni semua ni ada 28 ni, kerja-kerja kamu yang akan datang ni
kamu akan usahakan membina landscape. Itu masuk perlandscapean. Okey, kepentingan landscape meningkatkan kualiti hidup, membaiki hubungan manusia dan alam sekitar, membentuk keseimbangan mulai justifikasi fungsi ekologi dan estetika. Lepas tu reka bentuk landscape. Reka bentuk landscape apa maksudnya? Adalah elemen-elemen. Elemen yang dibentuk. Kita tahu ada elemen air, ada elemen rupa bumi, ada tumbuhan, ada struktur binaan. Reka bentuk landscape tu masuk apa benda yang kita, macam mana kita nak susun tu? Macam mana kita nak susun rupa bumi, air, tumbuhan dan struktur binaan dan satu landscape yang cantik yang boleh kita lihat dan boleh kita menenangkan jiwa lah. Itu masuk reka bentuk landscape. Elemen-elemen tu kita susun, kita bentukkan berdasarkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang kita akan belajar ini. Okey, cikgu ulang balik. Elemen-elemen landscape ada tumbuh-tumbuhan, ada bahan binaan, air, hidupan dan rupa bumi. Hidupan ni tambahan Kalau kamu tahu sebelum ni, kamu tahu tumbuhan-tumbuhan, bahan binaan, air dan bumi. Ada buku juga yang mengatakan hidupan seperti manusia dan haiwan tu adalah salah satu elemen. Tapi untuk kamu hanya perlu tahu 4 tu, iaitu tumbuh-tumbuhan, bahan binaan, air dan rupa bumi. Okey, fungsi tumbuh-tumbuhan. Elemen pertama, tumbuh-tumbuhan. Elemen pertama kita mengawal pemandangan, mengawal iklim, kebisingan, pencemaran, perjalanan, tumpuan, memikai pemandangan dan mengawal hakisan. Ini cikgu ulang baliklah sebelum kita masuk kepada prinsip-prinsip. Okey, pemilihan tanaman cikgu dah beritahu lah, bentuk tanaman, saiz dia, iklim mikro dia, sekeliling dia, bentuk dia, warna dia. Itu pemilihan untuk tanaman lah. Okey, struktur bahan binaan. Mestilah ciri-ciri yang tidak terdapat pada tumbuhan, tahan lasak, mudah dibentuk dan mudah selenggara. Ini elemen-elemen untuk bahan binaan. Lepas tu kita pergi air. Apa tujuan air? Mestilah untuk menyejuk udara, menghalang kebisingan, menambah aktiviti dan menenangkan fikiran. Bila kita nak pergi tempat taman yang ada air, mestilah kita nak tenangkan fikiran. Sebab kita, dan yang lebih penting dia lebih menyejukkan udara lah. Sebab tu selalunya kita di belah-belah yang belah ada kolam, dia lebih sejuk berbanding di kawasan-kawasan yang hanya bersimen dan bertar saja. Kalau ada kawasan kolam, dia akan lebih sejuk lah. Sebab tu elemen air sangat penting lah dia digunakan. Lepas tu rupa bumi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, bukit kecil atau lereng. Okey, penggunaan bukit ni akan mengelakkan kebosanan. Ini elemen-elemen tersebutlah. Ini elemen tambahan lah, manusia dan haiwan. Untuk pengguna kawasan sebagai aktiviti untuk membantu dalam reka bentuk. Selalunya manusia ni adalah skala. Maksudnya bila kita nak cipta satu struktur binaan, manusia ni adalah skala. Kita tak boleh besar lagi. Kalau contoh kita nak buat bangku, kita tak boleh lagi besar daripada manusia. Mestilah bawah rendah daripada manusia. Itulah gunaan elemen manusia dan haiwan. Okey, boleh? Ada soalan tak sekarang ni untuk elemen-elemen ni? Ni cikgu ulang balik ni. Lepas tu cikgu lajukan ni. Tak ada. Tak ada ya? Tak ada Boleh nampak elemen-elemen Boleh KK. Boleh. Boleh KK. ke? Ya, cikgu. Boleh KK. Boleh. Bab ni kamu tak ada tu, tapi kamu boleh nampak dah. Elemen landscape, jenis landscape, boleh nampak dah? Boleh ke? Boleh Kalau ada soalan boleh tanya Boleh. Jangan senyap Okey ke? Sambil main makan tu nak tanya soalan, tanya Cikgu tahu kamu ada yang makan kan? Boleh tanya soalan, tak masalah. Okey, kita pergi pada prinsip-prinsip reka bentuk. Siapa ada pen tu tulis. Kita ada 8 prinsip yang sangat kamu kena ingat. Sebab kamu kamu akan pergi ke site, kamu akan gunakan prinsip-prinsip ni untuk mereka bentuk plan kamu, landscape kamu. Plan dan site kamu tu lah. Kita ada pertama, kita ada prinsip keringkasan. Kedua, kita ada prinsip kesatuan. Ketiga, kita ada prinsip keanikaan. Keempat, kita ada prinsip penempuan ataupun titik fokus. Yang kelima, kita ada keseimbangan. Yang keenam, kita ada irama dan turutan. Yang ketujuh, ada aturan. Yang kelapan, kita ada skala. Okey, kita pergi tengok satu-satu. Yang pertama berkaitan dengan keringkasan. Apa maksud keringkasan ni? Afif ada Afif? Ya, cikgu. Keringkasan dekat macam mana? Simple. Simple. Oh, kamu translate dia bahasa Melayu. Okey, bab kata Afif simple. Maknanya kita nak buat satu landscape tu, kita kena mesti benda tu mudah
dan tak cerewet lah, tak serabut. Okey, rubrik bentuk tu perlu ringkas, teratur dan mudah difahami. Maksudnya bila kamu tanam pokok mama, kamu nampaklah pokok pama je, ringkas je. Dia tak ada serabut lah lain-lain dah. Tiba-tiba ada pokok rambutan sini, tak ada. Tu masuk keringkasan. Bila kita tanam pokok pama je ada. Dia tak ada benda lain dah. Dia tak ada tiba-tiba ada pokok rambutan, ada pokok durian, ada pokok tongkat ali abang kata Ilham. Pokok tongkat ali tak ada. Dia mesti pokok longgar, ringkas-ringkas. Pokok pama je. Sama juga ni, pokok pama je. Lepas tu dia punya ringkas lah. Dia tak serabut, tiba-tiba ada pokok sini, tak ada. Tak ada. Tiba-tiba ada pokok sini, tak ada. Dia ringkas, itu masuk ringkas. Prinsip pertama, kita ada keringkasan. Boleh? Ada soalan untuk keringkasan? Ini contoh start yang ringkas lah. Ada satu kawasan lapang, kita tanam pokok, macam tu je. Keringkasan, prinsip keringkasan. Ada soalan setakat ni? Yang perempuan? Anis? Masak dah? Ya, Awal saya. okey. Ada soalan? Tak ada. Buat Tak masa ada. tak ada. Pakai ni tak ada Cikgu. Wah, Ni tanya paling pokok suka. Ilham tu paling suka tanya. Soalan mencabar kadang-kadang. Ilham. Yang belakang, yang ni lah. Nama pokok apa cikgu? Panggil pokok renek ke macam mana? Ni. Ha, Pokok apa ni? tahulah cikgu nak panggil pokok renek ke pokok apa tak tahu. Kamu datang situ agak-agak dia tinggi kamu ke lagi tinggi dari kamu tu? Pokok hijau ni? Betul. Bila kamu datang, kamu manusia kan? Kamu datang, Assalamualaikum. Saya tengah datang ni. Okey, kamu datang sini, agaknya pokok tu tinggi-tinggi daripada kamu ke lagi rendah daripada kamu? Mana Ilham hilang lah? Sama tinggi. Kamu tinggi? Ya ke? Ya. Anda pasti? Kalau sini yelah. Rasanya yang ni kot. Tak sama tinggi lah, separuh daripada pokok tu. Kalau dia lagi tinggi dari kamu, mana pokok apa tu? Naungan. Ya, pokok naungan. Okey, hanya pokok naungan ni dia dipangkas lah. Cikgu faham. Terima kasih. Okey. Pokok merah ni pokok apa ni? Pokok Renek. Pokok renek sebab dia lagi rendah kamu lah ataupun sama tinggi dengan kamu. Tu senang kamu nak bezakan pokok renek dengan pokok naungan lah. Okey. Yang. Baguslah yang. Soalan macam ni mencabar ni, suka ni. Tapi kalau kamu tanya nama pokok, aku takkan jawab. Ni akan jadi tugasan kamu lah, selalunya. Agak-agak pokok apa ni? Ilham? Oh Ilham. Ya cikgu. Kamu hutang satu pokok dengan cikgu Tak tahu cikgu pokok apa. Kamu hutang cikgu pokok ni, kamu kena cari Okey. Bukan sekolah hari pertama, kalau kamu tak jawab, kita bayar hutang Ui. Ilham. Boleh? Pokok ni senang je ni. Tengok ah. Tengoklah. Assalamualaikum lah. Sini lain ni tuan. Ada mas. Rindu betul lah hutang-hutang ni. Lama tak jumpa korang ni. Kau duduk rumah ni tahulah kamu apa ni. Cikgu harap kamu duduk rumah tu, kamu yang perempuan senam sikit, jogging sikit. Sekarang boleh jogging seorang-seorang, pergi jogging lah. Take stamina lah supaya kita pergi start. Kita boleh pulun, kita boleh siapkan kerja start kita lah. Boleh yang lain-lain tu. Lama rasanya tak menghadap korang ni. Okey, ni contoh satu site yang menggunakan keringkasan. Ringkas je Dia ada satu pokok, berjalan kaki, ada pokok sikit. Tu ringkas lah. Okey, ni penerangan yang lebih terperinci tentang keringkasan. Dia menggunakan sedikit unsur. Yang bawah ni dia gunakan pelbagai jenis unsur. Tapi masih lagi dalam keringkasan lah. Okey, boleh nampak keringkasan ni mudah lah. Benda tu kita nampak ringkas, tu dia menggunakan prinsip keringkasan lah. Okey, seterusnya kita pergi pada prinsip kesatuan. Prinsip yang kedua iaitu kesatuan. Apa
Amelina. Amelina dah pergi masak dah? Ya, ya. Ada? Alhamdulillah. Sebab dia ingat Amelina ni sebab dia dalam kelas dia duduk bersila pun dia boleh tidur kan. Dia ingat dia ni. Kesatuan. Agak-agak kesatuan macam mana pula? Kesatuan. Hmm. Dia macam kalau bercampur pun dia mesti nampak lawa. Betul? Dia lebih nampak bersatu lah, betul kan? Okey. Terima kasih memang. Bangun tidur ke? Tak ada lah cikgu lama. Tak ada. Macam tak sihat lah. Sihat. Sihat Okey, kita tengok kesatuan. Sebab kata Amelina tu, dia bergabung. Dia masih nampak meletup. Walaupun banyak bergabung, dia masih bersatu dengan baik lah. Itu konsep prinsip untuk kesatuan. Contohnya ni ada pondok, ada pokok, dia masih nampak cantik dan kemas. Contohnya ni air terjun ni, gunaan air statik ni. Gunaan air statik, ada pokok-pokok dan dia bersatu dengan baiklah. Dia tak berserabut. Dia tak ada tiba-tiba ada pokok ke atas ni, tiba-tiba ada jambatan, tak ada. Dia bersatu dengan baik. Dia tak ada, dia benda yang ringkas tapi dia bersatu. Okey, kita masuk kepada prinsip kita yang ketiga iaitu keanekaan. Fadalina. Ada Fadalina? Pada? Masak dah? Dah masak dah Fada? Ya saya. Fada. Keanekaan ni agak apa pula keanekaan ni? Unik. Good. Aneka. Beraneka. Keanekaan. Ada yang bantu Fadah ni? Keanekaan. Banyak benda. Banyak benda ataupun Bermacam-macam. ataupun pelbagai. Itu masuk keanekaan. Okey, kita tengok prinsip start kita yang berkaitan dengan keanekaan ni. Okey, ini bentuknya keanekaan. Dia masih berpegang pada prinsip yang kita belajar tadi iaitu keringkasan, kesatuan, tapi dia berbagai-bagai. Kalau tengok dia ada bangau, lepas tu dia ada pokok warna-warni, pokok pelainan tinggi. Itu maksud keanekaan. Dia ada elemen, warna, bentuk, tekstur dan saiz. Dia ada saiz berbagai pokok ni. Dia ada tekstur, lepas tu dia ada kawasan tanah sikit, lepas tu dia ada kawasan rumput, ada kawasan pasir, ada kawasan batu. Itu masuk tekstur. Itu masuk keanekaan. Kita menggabungkan berbagai-bagai elemen warna, bentuk, tekstur atau saiz. Okey, boleh keanekaan ni? Senang kan keanekaan ni? Boleh ke? Ni contoh slide keanekaan ni. Kita ada berbagai warna. Kita ada warna ni. Kalau kamu perasan dia masih berpegang pada prinsip keringkasan dan kesatuan tu. Dia ringkas tapi dia ada pelbagai warna. Dia ada pelbagai warna. Ada merah, ada ungu, ada kuning, ada hijau. Itu keanekaan. Ini salah satu keanekaan bentuk tinggi, saiz. Ada pokok tinggi, ada pokok sederhana, ada warna tebal, ada warna hijau, hijau pudar, ada hijau pekat. Dan pelbagai tekstur ada daun jenis macam ni, ada daun jenis macam ni, ada daun dan jenis macam pokok Christmas. Itu adalah keanekaan. Pelbagai-bagai site tu kita perbagaikan. Ini contoh keanekaan lebih terperinci lah. Dia kalau penamaan yang seragam kita tengok bentuk dia sama je. Tapi dia tak salah, dia masih lagi dalam prinsip kesekan tapi dia tak gunakan prinsip keanekaan. Kalau kita bila prinsip keanekaan dia kita perbagaikan dia. Dia ada pelbagai, ada tinggi, ada macam pokok kon, ada pokok bulat. Itu keanekaan. Okey, kita pergi kepada penumpuan atau focal point. Siapa lah cikgu nak panggil lah? Nia ada Nia. Nia ada Nia? Ada? Oh, kita panggil pelajar baru lah. Syarifah Nadirah. Syarifah Nadirah? Ya. Ya. Syarifah Nadirah. Agak-agak penumpuan ni macam mana rupa dia penumpuan ni? Tempat orang tengok benda tu. Tempat tumpuan tengok benda tu
Tempat perempuan kita nak tengok benda tu. Boleh lah. Tempat perempuan kita nak tengok benda tu. Boleh lah kot. Boleh lah, terima kasih. Saya pun dah dapat dengar suara kamu okey lah ni. Walaupun tak pernah jumpa kamu ni. Contohnya pelajar satu exam lain sikit. Bila cikgu masuk kelas kamu kali pertama, first batch kamu, bukan first batch lah, second batch lah. First batch tu cikgu tak nampak sangat. Bila second batch, bila first batch, penumpuan cikgu pada Bahiyah. Sebab Bahiyah ni seorang ni perempuan. Tu first batch berlima tu. Bila kamu dah ramai, second batch masuk, penumpuan cikgu, bila cikgu pergi masuk kelas tu, kali pertama cikgu akan jumpa, cikgu akan nampak apa? Cikgu akan nampak KK dulu. Sebab KK dengan badan yang besar, dengan suara yang berkuat, asyik bunyi. Jadi dia adalah penumpuan untuk kelas kamu yang bila second batch ni. Tu masuk penumpuan. Penumpuan ni bermaksud apa benda yang kita nampak kali pertama. Apa benda yang gah. Apa benda kita bila masuk kawasan tu, apa benda yang kita nampak dulu. Itu adalah focal point ataupun penumpuan. Okey, penumpuan ni dia bergantung pada warna, ketinggian, bentuk, tekstur, bunyi objek. Contohnya gambar ni, penumpuan ni kawasan ni lah. Dia ada ketinggian, dia ada bentuk, ada tekstur. Bila kamu masuk ni, kamu akan nampak kawasan bulatan ni. Ni kawasan pertama yang kamu akan lihat bila kamu masuk taman ni. Taman ni bila kamu masuk, benda yang kamu akan lihat yang akan jadi tempat mesti benda ni. Itu maksud titik penumpuan. Bila kamu masuk satu tempat, kamu tertarik, kamu minat, itulah maksud titik penumpuan. Selalunya dia bergantung pada ciri, rupa bentuk, ketinggian, warna yang terang. Selalunya dia menggunakan warna yang terang dan satu ciri-ciri istimewa pada tanaman dan bahan. Contohnya pokok ni. Banyak-banyak pokok ni, tiba-tiba ada pokok macam Christmas ni. Pokok Christmas. Dia akan jadi titik penumpuan. Bila kita masuk kawasan site sini, bila masuk kawasan site ni, automatik kita akan tengok pokok ni. Sebab dia ada satu bentuk unsur yang bentuk yang istimewa, dia bentuk kon, lepas tu dia lebih tinggi daripada yang lain dan warnanya lebih terang lah. Tu maksud penumpuan. Ni contoh-contoh. Bila masuk kamu akan mesti tengok ni. Ni titik penumpuan lah. Kalau kamu yang kawasan lain tu, dia biasa je lah. Jadi hijau-hijau, tapi yang tengah-tengah ni tiba-tiba ada warna pink. Ni juga salah satu titik penumpuan. Bila kamu pergi, ada satu warna yang lebih terang. Itu titik penumpuan. Okey, habis titik penumpuan. Kita pergi kepada keseimbangan. Agak-agak apa maksud prinsip keseimbangan dalam landscape ni? Cikgu nak tanya ni lah. Hafizul Syukri? Ya. Pegang sikat lagi dah? Dah beli sikat dah? Tak, dah botak je, dah botak. Dah tak? Dah botak je. Ya ke? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu dengan cikgu botak. Botak. Buka kamera sikit Hafizul. Tak boleh Ha. lah. Rambut dia gugur tu. Umur gugur. Itulah cikgu suka pakai sikat tu. Mana ada. Tapi memang bila sikat cikgu memang ingat Hafizul lah. Okay. Bila pula keluar baca buku tu kan, buku tentang fakta tu kan, dia tipe Infinity tu, dia kata kalau selalu pakai sikat dia akan botak lah. Sikat kamu tu mencentuh pada kulit kamu tu. Keseimbangan. Kita pergi pada tajuk ni, keseimbangan ni. Sebab kita nak habis ni. Dia seimbang je. Kamu maksud pergi ke site tu seimbang? Warna dia seimbang lah. Kalau kita tengok tu. Warna dia, contohnya macam mana? Warna macam mana? Warna pada benda yang kita tengok lah. Warna yang kita tengok lah. Warna okey warna. Bila kita pergi macam mana kita tak tahu dia seimbang tak seimbang? Bentuk. Saya dah. Ilham bantu, Ilham. Ham. Bantu Ham. Ham tahu. Datang kau macam Seimbangan. Hafizul tadi dia bagi contoh warna lah. Cuba kamu seimbangkan warna tu. Seimbangan dia Hafizul dah bagi warna. Dia warna tu dia seimbang. Contohnya. Okey, pokok naungan. Contoh pokok naungan macam mana?
Seimbang. Pokok dengan dia sama tinggi, sama tinggi. Okey, sama tinggi. Okey, sama tinggi lagi. Kalau warna dia? Warna dia semua sama. Semua sama. Tu masuk keseimbangan lah. Kita menyeimbangkan pokok-pokok tu supaya sama saja atau seimbang lah. Boleh? Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok contoh-contoh keseimbangan. Terima kasih Ilham, terima kasih Hafizul. Ini contoh-contoh site yang ada keseimbangan. Kalau kamu tengok, kalau cikgu simetrikan dia sama je kan? Betul? Tu masuk keseimbangan. Pokok sini sama dengan pokok ni sama dengan pokok ni. Bila kita tengok, kita bagi site tu, kita nampak seimbang. Kita nampak kawasan tu seimbang. Lepas tu dia ada yang formal dan tidak formal. Formal tu maksudnya kita copy sebiji-sebiji. Ni formal formal. Bila formal kita copy sebiji-sebiji. Mana pokok ni besar sama ni, sebelah ni pun macam ni, pokok macam ni, pokok macam ni juga. Kalau tidak formal dia tidak simetri tapi masih menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Contohnya warna hijau mesti ada warna hijau macam tu. Tu tidak formal lah. Okey, boleh. Tu keseimbangan. Tapi pokok mungkin saiz tak sama tapi warna dia mesti sama. Tu tidak formal. Kalau formal memang kita copy sebiji-sebiji. Sebelah pokok ni saiz ni, sebelah ni pun macam ni. Pokok sebelah ni macam pagaran macam ni, sebelah ni pun pagaran macam ni. Tu masuk keseimbangan lah. Keseimbangan yang formal. Okey, ni contoh keseimbangan yang formal lah. Bila kita kerat. Okey, sebelah ni semua sama. Sebelah ni sama dengan sebelah ni. Sebelah ni sama dengan sebelah ni. Lepas tu dia punya topiary dia. Kalau ingat edges. Cikgu pernah sebut edges. Edges dia. Sama je edges dia. Edges. Topiary dia pun sama. Tu masuk keseimbangan. Boleh mudah seimbangan ni. Salah satu lagi keseimbangan bila cikgu cut. Sama je. Ni sama dengan ni. Dia menggunakan keseimbangan yang formal. Sama je, bilangan pokok dia pun sama. Penggunaan pokok yang sama. Itu keseimbangan. Okey, boleh keseimbangan? Ada soalan untuk keseimbangan? Tak ada. Tak ada pergi pada nombor 6, irama dan turutan. Siapa cikgu selalu dengar? Izzah. Gamer. Izzah? Ya, saya cikgu. Izzah, agak irama dan turutan ni macam mana? Dia ikut turutan susunan. Macam mana susunan tu? Macam dari pendek ke tinggi. Betul. Bagus. Okey, itu salah satu contoh irama dan turutan daripada pendek ke tinggi. Itulah. Betul lah tu. Terima kasih Izzah. Dah stage berapa dah Izzah? Dah stage berapa dah? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Kamu PUBG sampai mana dah? PUBG sampai mana? Yang apa dah? Sudah kongku kah? Sudah kongku kah? Kongku lah. Cikgu tak tahu lah. Cikgu tak main PUBG. Belum. Cikgu main PES je. Okey. Yang lain-lain yang peperang cikgu tak main lah. Okey, terima kasih Izzah. Sebab kata Izzah tu turutan tu dia ada segi warna, ketinggian dan tekstur lah. Kalau ketinggian ni ada tinggi pokok, tinggi, sedana, rendah lagi sampai rendah. Kalau warna dia ada warna hijau pekat, ada hijau pudar, ada kuning-kuning sikit. Lepas tu depan merah sampai pokok yang hijau. Tu masuk irama dan turutan. Dia ada perubahan daripada segi ketinggian. Ada warna, ada tekstur. Dia tak akan lawa. Kalau kamu buat satu bentuk warna yang sama, dia tak akan lawa. Warna yang sama tak lawa. Dia mesti ada turutan ketinggian, warna dan tekstur. Kalau pokok sama saiz pun sini pun tak akan lawa. Bila kamu macam ni baru kita nampak site tu lawa. Itu contohnya lah site landscape yang ada. Ini lebih terperinci lah. Kalau daripada segi tinggian, ada tinggi, ada sedana, ada rendah. Ada bentuk bulat, ada bentuk bujur, ada bentuk lepeh. Itu turutan ataupun irama. Ada warna gelap, ada warna terang. Tersusun. Ada warna kasar, daun-daun yang kasar, kita pergi kepada daun-daun yang lebih halus. Itu contoh untuk turutan. Turutan ataupun irama. Irama dan turutan. Okey.
Boleh ni salah satu urutan lah. Ada tinggi, ada rendah sikit, ada rendah. Ada warna gelap, ada warna tengah sedang tergelap, ada warna yang terang sikit. Itu contoh irama. Juga salah satu contoh irama, ada tinggi, ada biasa, sederhana, ada rendah. Lalu kita akan guna macam ni lah konsep dia, pokok naungan, pokok renek, pokok penutup bumi. Selalu macam tu lah. Ataupun pokok berjala. Konsep untuk irama ni kita akan guna yang tu lah. Dia tak akan lawa bila kita tanam pokok ni saja. Pokok ni je kita tanam, dia tak akan lawa. Kita kena ada irama dia, baru kita nampak lebih cantik lah. Okey, aturan. Tak apa juga seru nama aturan. Afikah dah turun motor lah? Afikah? Ya, saya dah turun dah. Ya, saya ni. Ya. Orang lain dah kenal, kawan lain dah kenal Afikah ni lah? Dah Dah pernah borak dengan kawan lain ke kamu tak pernah borak dengan kawan lain? Dah okey lah. Aturan macam mana Afikah? Apa? Aturan ni macam mana? Dengar cikgu. Sekejap, saya tengah naik sekejap. Oh, tengah naik motor pula. Okey, kita seru siapa Kita seru. Naik rumah. Naik rumah lah. Naik rumah. Okey, dah naik dah. Apa tadi cikgu tanya? Cikgu nak beritahu, tanya prinsip-prinsip reka bentuk untuk aturan. Agak-agaknya bila pergi site tu, apa benda yang atur tu? Saya mana dah tahu. Cikgu saya tak tengok tadi, saya atas motor lah. Oh, ingat kamu buka. Kamu kata tak nak terlepas kelas, ingat kamu buka kamu saya buka. Bag holding tu, kamu letak kat motor kamu. Dan tu baik kamu tak payah buka. Tak. Okey. Tak apa. Cikgu cari online pula lah. Cikgu nak seru Fadilah. Oh, Fadilah. Fadil lah. Kau tak ada dah ambil? Hai, cikgu. Aturan pula. Dia mengaturkan. Dia mengaturkan. Macam mengaturkan macam mana pula ni? Contoh pokok atur. Nak atur apa pokok tu? Fadil. Oh, Fadil lah. Fadil. Oh, Fadil lah. Dia macam nak mengaturkan pokok tu macam saya cakap. Waduh, saya tak tahu cikgu. Oh, tak tahu pula. Macam mana ni? Fadil. Bila kamu tengok baca ni, slide ni. Fadilah, kamu boleh nampak? Dia atur macam mana pula? Fadil? Oh, Fadil. Ya. Masuk dia. Bila kamu baca pergerakan manusia melalui ruang, bermula dengan titik permulaan, ada sense of surprise. Apa maksud dia? Aturan tu? Macam dia lalu dia melalui ruang macam tu lah. Dia ada aturan untuk melalui satu ruang tu lah. Lepas tu kita akan, dia ada titik permulaan. Titik permulaan, ada titik pendapatan lah. Itu maksud dia. Itu aturan lah. Aturan maksud ada pergerakan masa. Bila kita pergi satu taman tu, kita tahu mana yang mula, mana penamat dia. Mana dia punya surprise dia. Sense of surprise maksudnya mana satu dia punya site yang kita boleh nampak cantik lah. Saya guna contoh Al-Quran ya, taman lah. Taman Rembau, kamu tak pernah pergi lah Taman Rembau ni. Tapi aturan macam tu lah. Contoh ni kita tahu ini pintu masuk dia, nanti ni akan ada pintu keluar dia. Contohnya lah, ni ada pintu masuk dia, kita akan jumpa sense of surprise ataupun titik penumpuan tadi. Ni kita sense of surprise, kita boleh jalan-jalan, kita tahu keluar dia kat mana pula pandu. Itu maksud aturan lah. Dia ada pengaturan daripada permulaan hingga ke akhiran dia lah.
ruang-ruang yang disediakan untuk pergerakan manusia ataupun haiwan, pergerakan permulaan dan penambatan. Contoh kamu berlumba lari lah, ada pemula dia, mesti ada kawasan tamat dia. Tapi bila tengah-tengah jalan tu, adalah dia punya state of surprise, ada air ke, contohlah kalau masuk pertandingan lumba lari 5 km tu, tengah-tengah tu ada bahagian air. Air tu adalah state of surprise, ada air underpass, itu contohlah. Kalau taman, contohnya taman paling mudah, taman apa yang popular Taman Botani Putrajaya. Kalau kamu pernah pergi Taman Botani Putrajaya, kita tahu jalan permulaan dia, just on surprise dia, kamu akan jumpa tasik yang besar. Itu saya surprise dia. Lepas tu kamu akan tahu jalan keluar dia. Itu aturan lah. Okey, ada masalah atas aturan? Boleh faham tak apa cikgu cerita ni? Boleh. Boleh. Okey, kalau boleh cikgu teruskan lah. Ini contoh aturan lah. Ada pintu masuk dia, nanti kamu akan jumpa surprise dia, tapi kamu akan jumpa jalan keluar dia. Mungkin jalan keluar dia ke sini ataupun jalan keluar mungkin patah sini balik juga. Itu adalah aturan. Okey, boleh. Okey, kita pergi kepada prinsip kita yang terakhir, iaitu prinsip skala. Skala. Cikgu nak suruh siapa lah? Bahaya ada bahaya. Bahaya? Kalau tak ada bahaya, kita ada. Ada bahaya? Ya, cikgu. Bahaya. Skala je nak skala. Hak bergangan mana? Skala tu kena. Macam mana start landscape kamu tu dipanggil skala. Macam sebahagian tu. Cikgu ada sebut sikit tadi, first tadi, pada elemen manusia dan haiwan tadi. Sebahagian daripada pokok. Maksud kamu sebahagian daripada pokok? Okey, kamu pergi tempat pokok tu. Apa benda yang menunjukkan skala pokok tu? Reka bentuk. Okey, kita memang belajar prinsip reka bentuk. Dan prinsip reka bentuk yang ke-8 kita dipanggil skala. Okey, apa maksud skala tu? Bila kita pergi satu site tu, kita macam mana kita tahu kita berada di skala yang betul? Ada kawan-kawan nak bantu Bayah untuk prinsip yang terakhir ni? Permulaan dari satu titik kan. Jadi aturan. Cikgu ada sebut sikit Skala pada tu elemen. banyak ketat tu. Tu macam kuantiti lah. Macam skala besaran ke skala yang kecil-kecil. Jarak Igu, jarak. Okey, jarak boleh? Maksudnya jarak macam mana? Ni. Macam dari satu skala ke skala yang lain. Contoh. Dari satu skala ke skala 2. Lebih kurang macam tu. Okey, bukan macam tu lah. Okey, yang tu boleh terima. Tu siapa jawab tadi? Aiman Syafiq. Aiman Syafiq. Okey. Yang tu skala dia boleh terima yang tu. Mana kita ada satu skala atau ukuran. Contohnya cikgu cakap tadi ada first elemen manusia tu, bila kita pergi taman tu, elemen manusia, kalau kita nak buat bangku, kita tak boleh buat bangku lagi besar daripada manusia sebab kita sudah nak duduk. Jadi kita nak buat bangku yang berkaitan dengan skala manusia tersebut. Itu penggunaan prinsip skala lah. Mana pertalian antara saiz satu elemen dengan elemen yang lain. Manusia selalu menjadikan rujukan skala lah. Selalunya manusia tersebut, patut manusia tu termasuk dalam elemen-elemen landscape. Sebab manusia tu adalah skala untuk pembinaan, untuk tutur binaan. Kalau kamu buat kolam renang, kamu tak boleh buat terlampau dalam. Untuk orang yang pandai renang boleh lah, tapi kamu kena buat kolam renang yang biasa. Kalau kamu nak buat tempat duduk, kat dia tempat duduk, kamu tak boleh buat besar sangat. Nanti susah nak duduk. Kalau buat tong sampah, nak buat tong sampah pun tak boleh buat tinggi sangat. Boleh buat berdasarkan saiz manusia yang boleh dicapai lah. Itu maksud skala. Okey, boleh faham skala? Boleh. Ada lagi mudah skala ni. Mana contoh lah skala ni. Kita cakap penggunaan ruang tamu tu, dia tak boleh besar. Contoh manusia besar ni. Ni manusia. Dia tak boleh lagi besar.
Dia tak boleh kecil sangat. Dia mesti skala berkaitan dengan manusia. Bila kita pergi tu, rendah je, cantik je molek dia. Skala dia cantik je. Dia tak tambah besar, tambah tinggi. Tu skala lah. Okay, boleh. Dia tak boleh tiba-tiba kita manusia dia buat mini je. Tu dah jadi mini, tambah mini pula. Tambah mini yang kecil. Dia mesti saiz kena dengan skala manusia. Itu masuk skala lah. Ini untuk skala saiz. Ada saiz skala yang pelbagai dan dibesarkan. Itu saiz lah. Untuk skala saiz. Ini skala untuk skala ruang. Dia ada ruang skala, ada penjalan kaki yang sesuai untuk manusia dan ruang tu tidak terlampau sempit. Kalau dia tak boleh buat saiz ni terlampau kecil juga, dia tak boleh buat penjalan kaki ni kecil sangat. Dia kena buat betul-betul untuk manusia malu. Ruang ni cukup untuk buat taman. Ini untuk ruang untuk skala saiz. Okey, boleh? Boleh? Boleh. 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 Boleh, okey. Tak apa, boleh. Okey. Kita dah habis pada prinsip-prinsip reka bentuk landscape. Kita sebelum cikgu tamatkan, kita tengok dulu simbol-simbol dalam rekasan plan. Ni kamu akan jumpa sampai kamu diploma. Ni simbol-simbol ni kamu hanya ambil tahu dulu. Kamu tak akan belajar lukis, kamu hanya perlu ambil tahu je. Ni untuk simbol-simbol pokok. Ni simbol untuk pokok rumput. Ni simbol pokok untuk pokok utama. Selalunya simbol pokok utama ni dia ada satu pokok je. Dia akan tunjuk satu pokok. Ni simbol pokok untuk pokok palma. Lepas tu kita ada simbol pokok renek. Selalu pokok renek dia akan bercantum macam ni. Macam mana nak kira pokok renek ni? Berapa banyak pokok renek ni? Contohnya ni. Siapa juga nak panggil lah? Denny lah. Denny? Oh Denny. Okay, go. Pokok renek ni, cikgu tunjuk ni anak panah ni. Agak-agak berapa bilangan pokok renek ni? Entah, you 7. Macam mana kamu tu 7? Dia kira berapa banyak titik? 7. Betul lah 7? Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 pokok renek. Selalu pokok renek dia akan bercantum. Bila kita nak tahu dia punya bilangan ni, kita kena tengok dia punya titik. Kalau bentuk macam Y ni, kita kena kira Y dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni ada 7 pokok. Kalau macam ni dia dah bagi betul-betul lah 1, 2, sebab dia tak ada titik dan tak ada Y tu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pokok. Okey, boleh? Untuk pokok renek, bilangan pokok renek. Bila kamu simbol, tengok tunjuk simbol ni, kamu dah boleh kira untuk pokok renek. Boleh? Ada soalan untuk ni, pokok renek ni? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okey, ni untuk simbol penutup bumi. Dia ada berbagai bentuk je ni. Kamu hanya perlu tahu simbol dia macam mana bentuk je. Nanti kamu akan belajar melukis ni pada diploma lah. Untuk SBM ni kamu hanya melakar saja. Jadi tak ada masalah kalau kamu gerti melukis ke, tak gerti melukis ke. Habis jalan? Tak ada masalah kalau kamu tak gerti lukis. Tak ada masalah. Kamu akan belajar benda ni sikit-sikit. Kamu akan melakar dulu. Bila diploma dulu dia ada guide dia. Guide untuk kamu melukis. Lepas tu juga Kak, kalau cikgu bagi latihan lukisan ke apa ke, lukis je. Lembutkan tangan tu dulu. Baru kita boleh senanglah akan-akan. Sebab benda tu ada guide. Dia bukan kita tiba-tiba jadi pandai lukis. Tak ada. Landscape tak ada macam tu. Landscape kalau tak pandai lukis pun tak apa. Tapi kena berlatih lah lukisan tu. Dia ada guide dia. Guide dia yang ke arah untuk lukisan lah yang baik. Okay, ni untuk simbol binaan. Ada batu, ada kelikir, ada batu bata, ada sambungan teratur atau bata ni lah. Kayu, sambungan bersambung. Ni untuk simbol air yang bergerak ataupun air dinamik. Cikgu. Yup, ya. Kalau simbol penutup bumi dengan rumput tu nak bezakan ni macam mana cikgu? Penutup bumi dan rumput. Macam mana nak bezakan? Penutup bumi dia bentuk macam ni je. Bila kamu nanti cikgu akan tunjuk. Kamu boleh nampak beza rumput dengan ni. Kalau rumput selalu macam ni je. Penutup bumi selalu dia akan ada bentuk pokok-pokok sikit.
Hampir sama dengan pokok lah. Hampir sama dengan pokok. So, ada benda ni salah satu pokok. Tapi rumput selalu nanti ada last kali akan ada pelan-pelan berkaitan dengan prinsip ni, nanti cikgu tengok. Ya? Ya? Wah, faham. Terima kasih. Okey. Bagus lah kajian bertanya ni. Okey, ni contoh simbol pokok yang ada kesan bayangan. Kalau kamu ni pokok naungan, pokok renek, pokok naungan, pokok renek, lepas tu dia ada bayang-bayang. Ni simbol bila ada kesan bayangan. Benda ni kamu akan lukis akan datang lah, tapi waktu diploma. Untuk SBM ni kamu hanya melakar aja. Jadi jangan risau, tak pandai lukis tak apa, jangan risau, teruskan. Kita akan berlatih sikit lah. Lepas tu kalau ada latihan, kena buat betul-betul. Dia tak ada bagi-bagi kumpulan, tak ada. Dia tak ada main gelak-gelak, nak main. Cuba berlatih. Ini kemarin-kemarin yang kamu perlu dapat. Sebab kita kena ingat bila masuk keluar vocational, kita nak bersedia untuk bekerja. Peringkat SBM, kita nak bersedia bekerja. Kalau kamu tak nak sambung belajar, kamu bersedia untuk bekerja. Tu SBM. Beza dengan SPM, SPM cik juga. Nadia ni dia jenis happy go lucky kan. Lepas tu dia suka ambil SPM, dia kata Aaron ambil SPM. Dia suka sonok lu, so SPM so, dia pulun lah. Asalnya macam tu lah ada sebab dia tengok dia jenis tak suka terikat. Tapi kita vocational ni, kita masih relax. Hanya kita kena siapkan kerja-kerja kita dan kita kena sentiasa berlatih. Macam bersukan lah. Okey, proceed bentuk dalam simbol plan landscape. Sekarang ni baru cikgu terangkan bentuk prinsip tu lah. Beza-beza berterabur dengan bersatu. Okey, boleh? Nampak beza dia? Boleh. Nampak sangat itu. Nampak sangat kan? Okey. Ni berterabur pokok-pokok dia, nampak? Ni pokok renek. Pokok renek. Tapi bila dia bersatu dengan cantik lah. Bila pokok pun bersatu, dia punya taman penanaman rumput pun nampak lebih kemas. Itu penting kamu tahu prinsip kesatuan, kerekasan, keanekaan, penumpuan, keseimbangan, irama, aturan, kesegalaan, kamu kena tahu. Sebab dia akan jadi pelan macam ni lah. Kalau kamu tak tahu penggunaan prinsip dia, nampak? Dia punya taman penanaman rumput pun nampak lebih serabut. Okey, boleh? Boleh. Okey, ni kesatuan dengan gabungan elemen-elemen seremoni. Nampak bila dia berterabur dengan dia lebih bersatu. Bersatu lebih kemas, lebih ringkas, nampak lebih teratur. Betul? Okey. Betul. Okey, ni ringkasan tapi tiada kesatuan, yang ni digabungkan dengan fizikal. Memang nampak lahan. Ini juga kalau kamu tengok pokoknya berterabur, tapi bila kita bersatukan dia ada perkaitan. Elemen tu saling berkait. Dia dah tahu ni pokok ni satu kelompok sini, satu kelompok sini, satu kelompok sini, satu kelompok sini. Dia tak ada berterabur macam ni. Ni berterabur. Itu sangat penting kesatuan tu lah. Bila dah nampak kesatuan dia, kita nampak dia punya kerekasan. Bila nampak kesatuan dia, nampak keanekaan dia. Barulah kita nampak penggunaan, barulah kita nampak semuanya lah. Kita nampak keseimbangan dia. Tu maksud dia lah penggunaan prinsip pada plan lah. Okey, ni untuk penumpuan Kalau tengok ni, kita tak nampak apa penumpuan dia. Ni pun kita tak nampak penumpuan. Tapi bila kita tumpukan berdasarkan saiz, ni pokok ada pokok kecil, tiba ada pokok besar. Tu penumpuan untuk saiz pokok. Ni untuk shape, bentuk. Ada bentuk segi empat. Ni agak ni apa ni? Ni pemijat atau walkway Ada pemijat yang bentuk segi empat, tiba-tiba ada bentuk hexagon ni. Itu kita nak jadikan dia penumpuan. Color pun macam tu juga. Ada warna terang, tiba ada satu warna gelap. Warna gelap ni lah penumpuan. Ni untuk prinsip penumpuan Sama juga ada pokok, tiba-tiba ada satu pokok. Contohnya ni ada pokok rambutan merah, semua pokok rambutan merah kita tanam. Pokok rambutan merah, tiba-tiba ada pokok rambutan warna merah. Tu kita akan jadikan dia sebagai penumpuan. Itu contoh Okey, boleh? Ni untuk boleh plan dalam bentuk prinsip plan penumpuan. Okey? Ini simetri, formal tak formal tu cakap seimbang tak seimbang, bilangan dia sama. Bila kita tengok ni nampak dia 3. Ni tidak formal tapi masih lagi dalam seimbangan. Dia masih teratur tapi dia masih seimbang. Dia ada pokok ni juga, ada pokok ni tapi
penyusunan pokok tu tidak teratur tapi dia masih dalam keadaan keseimbangan lah. So, pokok tu ditanam pokok yang sama, pokok ni tanam pokok sama tapi dia tak formal. Ini formal, kalau kita lihat formal dia kopi sama yang kopi. Kalau sini 3, sini 3, okey boleh? Tu keseimbangan. Ada soalan? Setakat ni, sampai sini. Untuk plan ni, faham? Boleh baca pelan-pelan landscape ni? Boleh. Boleh Boleh. Okey, ni irama ni. Ni irama pengulangan benda yang sama. Kalau kita ni pavement ni atau jalan kaki ni untuk segi 4, segi 4, segi 4, segi 4 yang sama, size yang sama. Ni dinding kita buat dinding yang sama. Itu irama yang samalah. Wall dinding yang sama juga. Dalam pokok 2. Ni prinsip irama yang digunakan tapi kita guna size yang sama. Ni pula irama tapi kita selang-seli dengan pengulangan size yang lain ataupun color yang lain. Contohnya ni penjalan kaki tadi kita tengok sama, kita ubah pula. Yang ni warna lain pula, yang ni warna lain. Lepas tu kita ulang sama-sama. Ini juga dia berbagaikan dinding tu. Tadi kita tengok dinding tadi sama je bentuk dia. Ni irama yang kita selang-selikan dengan size bentuk yang lain pula. Structure ataupun tekstur yang lain pula. Tadi bentuk kayu, kita silangkan pula. Itu. Ni dinding. Kita ulang-ulang benda yang lain. Tadi kita sama je. Okey, pokok pula bila kita tanam. Tadi 2. Ni ada pokok kecil pula. Okey, boleh. Ni irama. Irama tu kita boleh irama yang sama ataupun irama yang beza. Okey. Boleh nampak prinsip irama dalam plan ni. Tadi kamu tengok dalam taman. Sekarang ni kamu tengok dalam bentuk plan. Boleh nampak Ahmad Syafiq? Boleh nampak Ahmad Syafiq? Boleh cikgu. Okey. Boleh, okey. Boleh. Kamu juga tadi. Irama boleh pengulangan perubahan pattern, size dan structure. Cikgu ulang balik. Ada bentuk macam ni. Ni irama perlainan pula. Ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah, ada tinggi, ada rendah. Itu kita ada bentuk pagar pula, pagar yang bentuk macam ni, kita ada tinggi pula. Ni irama yang berlainan saiz. Dia betul dengan pattern, saiz dan tekstur yang berbeza. Itu, tapi penggunaan prinsip irama masih digunakan. Penggunaan pokok, ada pokok macam ni, pokok rendah, ada pokok yang sedang rendah, ada pokok pavement ada penjalan kaki, ada macam ni, ada bentuk segi 4 yang rapat, ada segi 4 yang rendah, ada yang besar terus. Okey, boleh? Mudah Ni pun ulangan balik irama yang berbagai saiz. Ni tadi ulang balik tadi. Fence ni dia ada irama makin kecil semakin besar, sama juga ni dinding makin kecil semakin besar. Sama juga pokok daripada kecil, rendah, sedang rendah, tinggi sampai tinggi. Itu penggunaan irama dalam saiz dan tekstur. Okay, ni skala. Ni irama boleh berada untuk siap kaki. Daripada ada yang kecil, besar. Ada kecil, sederhana, kecil, besar. Kalau perasan ni irama dan skala. Dia ada skala dengan irama. Okay, habis prinsip ni. Ada soalan sekali untuk prinsip ni? Tak ada. Sudah. Ada soalan untuk prinsip-prinsip? Oh, tak ada. Tak ada, kita imbas balik. Kita harap pembelajaran kita ni akan membantu kamu lah bila kita naik sekolah KV nanti. Bila kita buka satu site, kamu dah nampak apa benda yang kamu nak buat. Kamu tanam pokok, kalau kamu perasan modul kamu ni ada penanam pokok, ada berbagai penanam pokok ni, nanti kamu akan boleh apply benda ni. Kamu nak tanam pokok macam mana? Bentuk irama ke, bentuk keanekaan ke, ataupun kamu nak tanam satu pokok besar sebagai titik penumpuannya, itu semua kamu akan belajar. Okey. Tapi tak tahu bila kita akan turun site kan? Lama ni nampak ni. Okey, semakin tak turun. Okey. Cikgu ulang balik prinsip bentuk dan sikit, kita ulas balik. Pertama ada apa? Persatuan. Pertama. Keringkasan.
Kedua kita ada apa? Kesatuan. Kesatuan. Tiga kita ada apa? Penumpuan. Penumpuan. Tiga kita ada apa? Keseimbangan. Keseimbangan. Satu kita ada apa? Keanikaan. Ah, Keanikaan. Keanikahan. Satu kita ada apa nih? I nanti nih. Irama turutan. Turutan. Aturan. Aturan. Pas sekali kita ada? Lah. Okey, habis. Proceed ke bentuk landscape kita ini. Boleh hafal apa ni? boleh. Boleh. Okey, dia bukan untuk masuk final, dia tak akan masuk final exam lah. Tapi Boleh. untuk bila kamu buat site, bila tiba-tiba kamu ada idea, kamu nak cikgu, saya nak buat macam ni juga. Kamu boleh bagi idea ni berdasarkan prinsip-prinsip ni. Okey, boleh? Dia akan membantu kamu bila kamu berada di site lah. Okey, boleh? Boleh? Boleh. 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 Sekarang ni ada soalan? Tak ada ke? Tak ada. Ada soalan? Tak Afiq ada. ada Afiq? Afiq. Cuba fikir Afiq. Tak ada quiz cikgu? Tak ada quiz. Ini cikgu tak bagi quiz. Cikgu nak bagi 3 orang pelajar baru tu dia rasa senang sikit. Jangan banyak-banyak kerja. Tapi cikgu akan bagi balik PB yang minggu terakhir tu. Cikgu nak bagi 7 orang tak siap tu siapkan. Termasuk pelajar-pelajar baru kena siapkan PB yang cikgu bagi kertas tugasan yang minggu terakhir tu. Minggu terakhir sebelum cuti tu kena siapkan. Lepas tu follow lah, cikgu nak bagi tugasan sikit cikgu tu. Sebab semalam cikgu Edi pun dah bagi kerjaan. Follow, siapa nak tunjuk boleh tunjuk lah sebelum kamu print ataupun sebelum kamu compilekan atau kamu filekan, kamu lekatkan, kamu ringkan, sebelum kamu ringkan, kamu tunjuk dulu ke cikgu. Boleh? Cikgu masih menunggu-nunggu ni, mana berjalan ni? Faham tak faham ni? Saya tanya-tanya juga. Ilham menjawab, faham, okey? Ada soalan? Ya ada. Ada. Yang Muhammad? Tak ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada, Tak ada. Kira apa tidak? kalau tak ada, okey, kita habiskan dengan bacaan doa. Denny lah, Denny. Doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih. Satu pujian untuk Kelas Landscape ni. Kelas Landscape ni kebanyakan akan hadir kelas lah banding kelas-kelas yang lain. Cikgu bersyukur dapat kamu semua ni. Kurang satu kelas tu mesti lebih 20. Setakat ni lah. Satu kelas tu mesti dapat 20 lebih. Cikgu sangat bersyukur dapat kamu semua ni dan kamu kena kekalkan prestasi kamu lah. Jangan malukan Kelas Landscape. Boleh? Banding kelas lain tu macam mereka tu. Boleh. 5 orang yang masuk. Jadi kamu membanggakanlah cikgu-cikgu Landscape ni. Terima kasih lah. Okey, semangat. Oh, bagus ya. Siapa lah yang mau Farhan masuk ni? Okey. Kalau ada soalan, siapa ada soalan boleh stay, siapa tak ada soalan boleh bersurai ya. Boleh sambung makan balik, boleh sambung tidur. Ni mempes tu. Mempes boleh. Nanti cikgu bawa Cikgu. Okey. Cikgu bawa tu. Ya, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Bini. Terima kasih kau. Denny. Cikgu. Ada soalan semua left Oh, tak sabar left korang ni. Pandai-pandai budak-budak ni sikit ni. Terima kasih. Pandai betul anak aku murid ni. Satu je syukur. 2021 ni Cikgu, soalan Soalan Misal. satu. Kenapa cikgu botak? Mana? Cikgu jadi suruh rumah baru. Cikgu pakai yang pikat Ini vision cikgu bini cikgu kerja. Cikgu jadi suruh rumah pegang anak badan kepala peluh lah. Jadi paling penting botak lah. Macam tu Macam tu.
Cikgu kalau nak sejuk kena cukur tu cikgu. Cukup tak boleh lah. Hilang yang sama. Hilang isu, Betul. Nanti tak isu cikgu. Botak sangat pun tak boleh. Malu lah. Lepas tu cikgu cakap. Besok malu. yang botak. Malu lah. Besok botak. Malu. Rambut gugur. Malu lah. Janganlah botak dulu cikgu. Tunggu cikgu botak dulu. Kalau ya pun. Okay, betul. Okay, betul. Kalan? Okay. Tak ada. Tak ada. Okay. Kena mau. Terima kasih Fikri dia Fikri. Love. Malam pergi bantu. Ainan tak live lagi. Siapa tak live ni? Saya ke? Ainan tak live ke? Ainan. Tak tanya soalan Ainan. Datang rumah cikgu lah. Tanya soalan. Dekat dia Ainan. Cikgu buat mi goreng dengan main PES nanti Ainan. Main PES sekali. Main sini. Wish. Tak keluar. Abang Syafiq kau nak apa Syafiq? Saya kalau masuk utama mestilah saya kena keluar. Bagus lah. Tak ada ke? Mestilah tamat dengan yang paling terakhir ya. Betul juga lah. Mana Ainan ni? Cikgu tertanya Ainan. Najah Lina tidur lah Najah. Najah tidur ke? Tak nak live ni? Saya rasa dia tidur. Ada? Ada. Ingat tidur. Kau tidur lah. Tak nak live ni? Tu lah. Live. Nazmi dah live lah. Dah boleh live kan cikgu? Boleh live lah? Kau. Dah. Motor sedar. Sedar cikgu. Kau tidur kan? Kau tidur kan? Asam dia tidur dengan ni. Cikgu. Okay. Sama cikgu. Okay, cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Habis? Live lah. Dah keluar cikgu. Ainan? Salah Ainan? Kau dah siap lah follow kau? Engkau tak payah bagi kopi kau bagi je kat cikgu. Cikgu betul kan? Kau hantar rumah cikgu lah. Dia tahu rumah cikgu cikgu. Dia tahu rumah cikgu. Saya tahu sebab cikgu kancil cikgu kat luar lah. Dia beli makanan belakang ni, dia jumpa lah rumah cikgu. Ainan kau macam nombor plate. Kau beli ayam belakang rumah cikgu kan? Cikgu belakang family store tu ke? Belakang direct dengan kedai RM2 tu. Baris baru tu. Ainan kau tak payah hantar kopi. Kau tak hantar kopi kau hantar dulu. Lepas tu cikgu semak-semak, cikgu pangkah-pangkah, cikgu segah balik dengan kau. Kau ambil je balik. Senang kan? Kau paling senang hidup kau kan? Nasib baik site tak ada kan? Kalau ada site ni, kalau ada kerja memang cikgu jemput kau ni kan? Untung kan kau cikgu belakang rumah ni. Cikgu nak tahu rumah kau mana je. Tak datang sekolah pergi datang rumah kan. Ainan ni memang masa cikgu lah. Ada kerja sikit kat landscape kan. Tak settle, cikgu panggil Ainan. Tu tolong. Nak pindah rumah jauh sikit cikgu. Okay. Ainan, ada soalan? Tak ada? Tak ada live lah. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Ainan. Abang Syafiq, ada soalan Syafiq? Sekejap tunggu Ainan lah. Nak jadi orang terakhir? Bagus lah. Okay cikgu. Bawa Ainan. Okay, masuk cikgu. Cikgu. Salam. Sabi.